Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta a'lamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah, masya Allah wa la quwwata illa billah, masya Allah kullu nikmatin min Allah, masya Allah al khairu kulluhu biyadillah, masya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung perbahasan daripada kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat yang telah pun dikarang oleh salah seorang ulama yang begitu hebat, iaitu Imam Al-Qurtubi. Kita masuk kepada bab yang seterusnya, yakni bab di mana menjadi polemik di antara mereka, iaitu kisah baginda Nabi SAW menghidupkan ibu dan bapa saudaranya. Hadis berikut ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Ahmad bin Ali Al-Khatib di dalam As-Sabiq wa Al-Lahiq, dan Abu Hafiz Umar bin Syahin di dalam An-Nasikh wa Al-Mansukh daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala. Dia berkata, kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan haji wada. Ketika itu lalu di satu tempat bernama Aqabah Al-Hujun. Kita tahu Aqabah Al-Hujun ini adalah tempat pemakaman ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan sedih ketika sampai ke perkuburan ibunya tu. Lalu aku pun menangis, kata Sayyidatina Aisyah. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW melompat sambil bersabda, wahai Humairah. Itu panggilan baginda Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Humairah ini yang putih merah, Masya Allah. Tunggu aku, kata Rasulullah. Setelah itu aku bersandar di sebelah unta. Sayyidatina Aisyah pun tunggu Rasulullah, dia pun bersandar di unta. Lepas berapa lama tu baginda Nabi SAW pun datang kepada Sayyidatina Aisyah lalu tersenyum. Lalu ditanya oleh Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah, apa yang telah kamu alami tadi wahai Rasulullah sampaikan engkau ni tersenyum? Maka dijawab oleh baginda Nabi SAW, ketika aku lalu di kubur ibuku Aminah, iaitu kubur ibu Nabi SAW, aku memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan ibuku kembali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan permohonanku sehingga ibuku dapat menyatakan keimanannya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita tengok apakah riwayat ini benar ataupun ada sandaran yang lain. As-Suhaili meriwayatkan di dalam Ar-Raudul Unuf, Ar-Raudul Unuf, yang beberapa periwayatannya ada yang tidak dikenali perawinya itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan ayah dan ibu baginda Nabi SAW sehinggalah mereka akhirnya dapat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan dua kalimah syahadah.
Ya? Baik. Alhamdulillah. Semua ulama sepakat bahawa peristiwa dihidupkannya kedua ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berlaku setelah terdapat larangan untuk memohon keampunan bagi mereka berdua. Tetapi Allah SWT mengizinkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke kubur. Perkara tersebut berdasarkan hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa peristiwa itu berlaku semasa haji wada. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, dia berkata ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah. Hadis ini masyhur yang menyebabkan ada di antara mereka itu yang menghukum kedua ibu dan ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min zalik. Apakah kita tergamak mengatakan sesuatu yang tidak patut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi hadis itu yang menceritakan, wahai Rasulullah, lelaki itu tanya, di mana ayahku sekarang? Maka Rasulullah mengatakan, ayahmu sekarang di neraka. Jadi ketika lelaki tersebut dia pergi, Rasulullah memanggilnya dan berkata, ayahmu dan ayahku sekarang berada di neraka. Hadis ini riwayat Muslim yang menyebabkan seseorang itu mengambil pendekatan secara literal dan mengatakan bahawa kedua ibu dan ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir dan masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Ini sesuatu yang tidak patut kerana berdasarkan kepada memahami hadis secara literal ini. Baik. Dalam hadis Salamah bin Yazid Al-Ju'fi dinyatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang berlaku terhadap kami, baginda berkata, ibuku bersama ibu kamu semua. Ini kena faham apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Qurtubi dia mendengar satu riwayat yang mengatakan bahawa Allah SWT menghidupkan kembali bapa saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib, sehingga Abu Talib dapat menyatakan keimanannya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala atas permohonan yang diminta oleh kekasihnya itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Imam Qurtubi ini bukannya calang-calang, bukan calang-calang ulama, kerana banyak yang menunjukkan karamahnya Imam Qurtubi ini, sehingga kan dia seringkali bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Rasulullah menghidupkan ibunya, menghidupkan Abu Talib, bapa saudaranya, dan mereka menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu taala. Baik. Ada yang mengatakan bahawa hadis yang menceritakan tentang keimanan kedua ibu dan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hadis maudhu', hadis palsu. Dengan merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisatit taubata lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut. Qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-18. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah daripada mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang yang mati di dalam kekafiran, bagi mereka itu telah kami sediakan azab yang pedih. Jadi mereka bersandarkan kepada hujah ayat Al-Quran ini dalil untuk menghukum kedua ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat ini neraka. Nauzubillahi min zalik. Baik. Kita tengok apakah benar begitu tuduhan tersebut.
Orang yang mati dalam keadaan kafir, sedangkan kedua-duanya itu merupakan ahli fatrah. Kalaupun kita tidak mengatakan dia beriman, dia adalah ahli fatrah, belum sampainya seruan. Baik. Orang yang mati dalam keadaan kafir, maka keimanannya tidak akan berguna bagi dirinya setelah dia dibangkitkan. Itu benar. Apabila dia menyatakan keimanannya ketika ajal datang, maka perkara itu juga tidak berguna. Di mana dah sampai kepada halqum. Taubat tidak lagi diterima. Baik, seumpama Fir'aun. Dalam kitab tafsir yang dinyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku tidak dapat membayangkan yang sedang dan akan dihadapi kedua ibu bapaku. Setelah kata-kata tersebut diucapkan, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami tidak mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta bertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka. Baik. Kita lihat diriwayatkan daripada Al-Hafiz Abu Khattab dan Umar bin Dihyah bahawa semua itu merupakan kemuliaan dan keistimewaan khususiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Hidupnya kembali dan berimannya kedua ibu bapa Rasulullah SAW, begitu juga dengan Abu Talib, merupakan sesuatu yang dapat diterima akal dan syariat. Apabila kita merujuk kitab Ihya Qatil Bani Israel wa Ikhbaruhu biqatilih, iaitu penghidupan kembali Bani Israel dan perkhabarannya tentang orang yang membunuhnya, maka di sana diceritakan bahawa Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, kerana Allah SWT menghidupkan orang mati dengan perantaraan tangan baginda Nabi SAW. Jadi apabila kita merujuk pada hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW menghidupkan kembali orang mati, khususnya yang mati dalam keadaan kafir ataupun ahli fatrah, maka berimannya kedua ibu bapa baginda Nabi SAW setelah dihidupkan kembali tentu tidak mengurangkan kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Baik. Kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 yang menceritakan apa? Yang menceritakan Nabi Musa alaihissalam, dia suruh kaumnya menyembelih seekor lembu betina. Itu kisahnya. Jadi mereka itu mengatakan, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Lalu dijawab oleh Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi seorang daripada golongan yang jahil yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Baik. Kisah ini tentang Bani Israel juga, di mana ayat ini berlaku dalam surah Al-Baqarah ini memaparkan kisah berlaku dalam masyarakat Bani Israel yang melihat sendiri seorang lelaki dibangkitkan kembali selepas kematiannya untuk mendedahkan siapakah pembunuhnya, dan selepas itu dia mati kembali. Ini berlaku ketika itu, di mana kisah itu seorang lelaki yang kaya dari kalangan Bani Israel dibunuh dan mayatnya diletakkan di kampung berdekatan dengan tempat pembunuhannya itu, yang menyebabkan berlaku pertikaian, tuduh-menuduh, engkau yang bunuh antara dua kampung mengenai siapakah pembunuhnya. Maka perkara ini dirujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah SWT supaya didedahkan siapakah pembunuhnya. Allah SWT memerintahkan Bani Israel menyembelih seekor lembu betina
sebenarnya jika mereka menyembelih mana-mana lembu pun sudah memadai. Sebahagian lembu itu digunakan untuk dipukul atas mangsa bunuh, dipukul pada mayat, dan dia akan memberitahu siapa yang membunuhnya, maka selesai segala masalah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditanya tentang perkara ini. Ini merupakan khususiat yang diberi oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditanya, sesungguhnya Nabi Isa ibni Maryam telah dikurniakan mukjizat menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Maka Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya batang kurma merindui Rasulullah itu lebih menakjubkan dan memelikkan. Kenapa? Ini batang kurma, tunggul kurma yang telah mati. Tunggul kurma yang telah mati, kita tahu kisah yang mana Rasulullah sebelum itu bersandar di tunggul kurma ketika berkhutbah, yang akhirnya Rasulullah meninggalkan tunggul kurma tersebut dan setelah dibina mimbar. Lalu ketika itu menangislah batang kurma itu kerana kehilangan Rasulullah. Tak jauh antara Rasulullah berkhutbah di mimbar dengan tempat batang kurma itu. Dan tangisan itu didengari oleh para sahabat. Kerana batang kurma itu menangis kerana kehilangan suara zikir dan merindui baginda Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW pun dia pun bersabda kepada batang kurma itu dalam riwayat Buraidah radhiyallahu ta'ala, di mana Rasulullah berkata kepada batang kurma itu, in syi'ta an aruddaka ilal bustanil ladzi kunta fih. Sekiranya kamu mahu, aku mengembalikan kamu ke dalam kebun yang pernah kamu diami. Maksud, dihidupkan kembali. Tanbutu laka urukuka wa yaqmulu khalquka wa yujaddaku laka haudun wa samar. Wa in sya'ta'an akhrisaka fil jannati liya'kula awliya'u lillahi min samarik. Faqala bata'siruni fil jannati la'akuna fi makanin la abla fih. Fasami'ahul hadirun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad fa'altu, thumma qala innahu ikhtara daral baqa'i ala daril fana. Kalau kamu mahu, kata Rasulullah kepada tunggul kurma itu, aku mengembalikan kamu ke dalam kebun yang pernah kamu diami, yang akan menumbuhkan akar-akarmu dan akan menyempurnakan kejadianmu serta diperbaharui daun dan buah untukmu. Menghidupkan tunggul kurma. Sekiranya kamu mahu, aku menanammu di dalam syurga. Nescaya para wali Allah akan memakan buahmu. Maka batang kurma itu memilih, tanamlah aku di dalam syurga, nescaya aku akan berada di satu tempat yang tidak akan binasa. Masya Allah, tabarakallah. Suara batang kurma itu didengari oleh orang yang hadir. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku telah melakukannya. Kemudian Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya batang kurma ini telah memilih alam yang kekal abadi dari alam yang akan binasa. Dan baginda Nabi SAW menyuruh sahabat menanam batang kurma itu di bawah mimbar yang mana akan tumbuh di dalam syurga. Ini. Begitu juga yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, di mana riwayat oleh Imam Al-Bahaki di dalam kitab Dalal Al-Nubuwah, annahu da'a rajulan ilal Islam, bahawa Rasulullah SAW menyeru seorang lelaki kepada Islam. Diseru, masuklah kamu Islam. Lalu lelaki itu pun dia mengatakanlah, aku tidak akan beriman. Aku tidak akan beriman sehinggalah kamu menghidupkan anak perempuanku yang telah meninggal dunia. Dia minta Nabi SAW
menghidupkan anak perempuan yang telah meninggal. La u'minu bika hatta tuhiyal li ibtani. Maka Rasulullah pun kata, hari ini qabraha, tunjukkan aku mana kuburnya. Lalu ditunjuk oleh lelaki itu kubur baginda, kubur anaknya itu, anak perempuannya. Maka Rasulullah pun menyeru, ya fulana, wahai fulana, menyeru nama anaknya. Maka anak perempuan yang mati tadi itu, anak perempuan itu menjawab, labaika wasa'adaika, aku sambut panggilanmu dan kebahagiaan adalah bagimu Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya kepada anak perempuannya yang di dalam kubur, atuhina an tarji'i ila dunya. Adakah kamu suka sekiranya kamu dikembalikan ke dunia ini? Aku hidupkan kamu balik. Kamu boleh balik ke dunia ni. Maka dijawab oleh perempuan tadi itu yang di dalam kubur, wallahi ya Rasulullah, tidak demi ya Rasulullah, inni wajadtullahu khairan li min abawayya, wajadtul akhirata khairan li minad dunya. Tidak ya Rasulullah, demi Allah, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapati Allah lebih baik bagiku daripada kedua ibu bapaku, dan aku mendapati akhirat adalah lebih baik bagiku daripada dunia ini. Sebab wanita itu telah mendapat kebahagiaan di akhirat, lalu siapa yang nak balik ke dunia? Dunia ini sengsara. Dapat kebahagiaan di akhirat, telah diperlihatkan syurga baginya, tempat baginya, maka siapa nak balik? Lalu berimanlah laki-laki tersebut. Berimanlah laki-laki tersebut. Ini di antara hujah-hujah yang menunjukkan khususiat yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW, menghidupkan orang yang telah meninggal dan menghidupkan kedua ibu dan ayahnya dan juga Abu Talib bapa saudaranya. Dalam satu riwayat dinyatakan bahawa Allah SWT mengembalikan matahari kepada Rasulullah SAW setelah matahari itu terbenam. Ini merupakan satu anugerah yang Allah beri kepada baginda Nabi SAW, yang mana mujizat baginda Nabi SAW itu melebihi mujizat nabi-nabi yang lain. Begitu banyak sehingga ulama mengatakan wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Dan mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak dan terang. Di antaranya ialah kalamullah Al-Quran yang melemahkan manusia. Maka dengan itu tidak pelik kalau kedua ibu dan ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Talib dihidupkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diriwayatkan oleh Abu Ja'far Al-Tahawi, dia berkata seandainya kembalinya matahari tidak ada manfaatnya, dia ini tidak memperbaharui waktu, maka Allah SWT tidak akan mengembalikan matahari kepada Rasulullah. Oleh yang demikian, dihidupkan kembali kedua ibu bapa Rasulullah SAW tentu bermanfaat bagi mereka berdua, iaitu untuk menyatakan keimanan mereka. Sebagaimana yang diceritakan tentang riwayat tadi, Allah SWT juga menerima taubat umat Nabi Yunus alaihi salam setelah mereka diberi azab. Sebagaimana terdapat dalam sebagian daripada Al-Quran. Oleh demikian, jawapan ayat tersebut adalah iman kedua ibu bapa Nabi SAW diterima setelah mereka berdua dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Allah SWT itu maha bijaksana, maha mengetahui perkara yang gaib. Itu sebab perkara-perkara ini jangan dihukum dengan akal. Agama ini bukan mengikut akal. Baik, apatah lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, kita masuk kepada bab yang seterusnya, apa yang perlu diucapkan ketika tiba di kubur dan hukum menangis di kubur. Apa hukumnya? Baru-baru ni viral juga kan tentang hukum mencabut rumput di atas kubur, sehingga berlakulah perbalahan di antara para asatizah kita. Mudah-mudahan perbalahan itu tidak berpanjangan. Baik. Rasulullah SAW bersabda, nahaitukum an ziyadatil kubur fazuruha fa inna fi ziyadatiha tazkirah. Dahulu aku melarangmu menziarahi kubur, tetapi sekarang ziarahilah, kerana menziarahi kubur dapat menjadi peringatan bagimu. Itu sebab kita dituntut ataupun digalakkan untuk menziarahi kubur. Ni tak lama lagi tuan-tuan masuk bulan Ramadan. Nak masuk bulan Ramadan, maka sebelum daripada Ramadan tu sangat-sangat baiklah untuk kita ziarah kubur kedua ibu dan ayah kita, untuk kita membacakan Al-Quran di atas kubur, untuk kita mengenangkan jasa kedua ibu ayah kita, seolah-olah kita itu menziarahinya di kampung. Bukankah orang ketika hidup kedua ibu dan ayahnya, mereka balik kampung untuk ziarah? Jadi ketika wafatnya ibu dan ayah kita pun, kita ziarahlah kubur mereka. Ziarah kubur mereka, seolah-olah kita juga sedang menziarahinya. Baik. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man arada an yazura qabran falyazur wala taqulu hajran. Siapa yang mahu menziarahi kubur, maka lakukanlah, tetapi jangan kamu semua mengucapkan kata-kata yang buruk. Apabila kita pergi kubur, berkata-kata baiklah untuk mayat tersebut, walaupun kita tahu keadaan mayat itu macam mana ketika hidupnya, dengan perangainya dan sebagainya. Jangan kita sebut perkara-perkara yang buruk. Cari kebaikan seorang. Di dunia begitu juga tuan-tuan. Jangan cari keburukan seseorang, tetapi cari baiknya seseorang itu. Itu akan menenangkan hati kita. Kerana kalau kita reka duk mencari buruk orang, sampai kita lupa buruk yang ada pada diri kita. Sibuk mencari aib orang, sehingga kita lupa aib pada diri kita. Jadi apabila ziarah kubur, ucapkan yang baik-baik. Maka bila dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yazura qabran fal yazur wala taqulu hajran. Siapa yang mahu ziarah kubur, maka lakukanlah, tapi jangan kamu mengucapkan kata-kata yang buruk. Ini salah satu daripada dalil membolehkan membaca Al-Quran di kubur. Membaca Al-Quran itu baik atau tidak? Kalamullah yang kita baca tu Al-Quran, yang paling afdal daripada kita bersembang. Maka orang-orang yang mengingkari membaca Al-Quran di kubur, mereka kalah dengan hadis ini. Kerana hadis ini menyuruh ucapkan yang baik-baik, perkataan yang baik-baik. Bila kita ucapkan sesuatu yang baik, Al-Quran itu baik atau tidak? Baik. Membaca Yasin baik atau tidak? Baik. Bertahlil baik atau tidak? Itu baik. Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin yamurru biqabri akhihil mu'minina kana ya'rifuhu fasallam alaih illa radda alaihi al-Islam. Apabila seseorang lalu di kubur orang mukmin yang dikenalinya, kemudian memberi salam untuknya, maka orang mukmin yang meninggal dunia tersebut akan membalas salamnya. Cuma kita tak dengar lah. Kalau kita dengar, mau pensan tuan-tuan. Kalau kita dengar, mau kita itu tergolek kat situ juga, silap-silap kita juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi baginda Nabi SAW pernah menyebutkan kepada para sahabat, di mana Rasulullah mengatakan
tentang bagaimana ahli kubur tersebut. Kalaulah kalian tidak lari ketakutan, kalaulah kalian tidak lari ketakutan, aku akan bermohon kepada Allah SWT agar kalian diperdengarkan tentang bagaimana keadaan ahli kubur itu. Mau pensan kita dengar. Kalau mendengar mereka yang mendapat azab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mau terkencing kat situ juga tuan-tuan. Allah Rabbi. Itu sebab jangan main-main. Apabila pergi kubur tu jangan kita senyum bukan, jangan kita ketawa-ketawa, jangan kita bergurau senda. Kita tak tahu dalam itu keadaan mayat. Atasnya cantik, hiasan cantik, dalam belum tentu indah lagi. Baik. Jadi mayat itu akan membalas salam kita dan dia mengenali siapa yang ziarah. Masya Allah, tabarakallah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, dia berkata apabila dia tidak mengenali orang yang meninggal dunia tersebut, kemudian dia memberi salam untuk mereka, maka salam yang diucapkan pasti dibalas oleh orang yang meninggal dunia tersebut. Tetap juga dibalas. Tetap juga dibalas. Itu sebab apabila kita melintasi kubur, berilah salam kepada ahli kubur. Paling tidak pun kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada mereka, agar mereka mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga untuk kita berselawat. Apabila kita melintasi kubur itu, membaca selawat Nabi SAW, itu akan memberi kebaikan juga kepada ahli kubur, sebagaimana dia dalam kitab Mukhashafaf Al-Qulub mengatakan ahli kubur itu diangkat azabnya di saat kita itu berselawat untuk kita hadiahkan kepada ahli kubur. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang diajar oleh para ulama. Bagi tuan-tuan yang masih lagi ada kedua ibu bapa yang telah pun meninggal dunia, yang telah meninggal dunia, bukan masih, yang telah pun meninggal dunia, maka dianjurkan tuan-tuan untuk membaca sebanyak 12 kali selawat azamiyah, diikuti dengan ayatul kursi. Kita pergi kubur, ibu dan ayah kita, hadiahkan kepada mereka selawat azamiyah. Selawat azamiyah ni sangat, Masya Allah, tabarakallah, sangat-sangat mustajab. Baca 12 kali, kemudian diiringi dengan ayatul kursi. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi mala'a arsyillahil azim wa qamat bihi alimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammad zil qadril azim, dan seterusnya. Ini dikatakan oleh para ulama untuk memberi kegembiraan kepada ahli kubur tersebut, yang menyebabkan baginda Nabi SAW akan datang membantu ahli kubur tersebut. Bukankah Rasulullah itu akan membantu umatnya? Baik. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, dia berkata, wahai Rasulullah, apa yang perlu aku ucapkan ketika menziarahi kubur? Tengok, Sayyidatina Aisyah pun menziarahi kubur, kan? Tapi kita sayanglah tuan-tuan yang dah pergi Mekah buat haji, buat umrah sebelum ini, kita tengok di pemakaman Baqi', kadang-kadang dilarang orang wanita, jemaah-jemaah kita, muslimah kita nak pergi ziarah kubur. Sedangkan Sayyidatina Aisyah pun pergi ke kubur. Kenapa dilarang? Maka Rasulullah SAW menjawab, assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullah hul mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Selamat atas orang mukmin yang menjadi penghuni perkampungan ini, kubur. Itu satu perkampungan, kubur. Semoga Allah mengasihi orang mukmin yang masih hidup serta yang telah mendahului kami. InsyaAllah kami akan menyusul kamu semua. Kita akan menyusul. Bila? Wallahu alam. Kita pun tak tahu. Akan sampai waktunya kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya, apa tandanya? Tandanya dulu hitam, ni dah putih. Banyaklah tanda-tanda
Dulu tegang dah kendut. Dah kendur. Banyak tanda-tanda kematian kita itu. Dah diberi tanda oleh Allah SWT, maka beringatlah. Dulu banyak yang kita ingat, sekarang banyak yang kita lupa. Dulu masih gagah, masih kuat, sekarang dah tak larat. Banyak tanda-tanda. Jadi semakin lama semakin lemah diri kita itu, semakin tidak bertenaga dan sebagainya. Itu tanda-tanda sudah sampai waktunya untuk kita meninggalkan dunia ini. Maka perbanyakkanlah untuk mengingati mati, perbanyakkanlah amal. Itu saja. Kerana harta tidak akan mengiringi kita. Kaum kerabat tidak akan mengiringi kita. Seakrab mana pun kita dengan pasangan kita, seakrab mana pun kita dengan ahli keluarga kita, mereka tidak akan menemani kita di dalam kubur. Kita akan kesorangan. Maka ingatlah, muhasabahlah diri agar kita itu senantiasa melakukan amal bakti ketika hidup di atas muka bumi ini. Ada lagi yang menambah dengan kata-kata as'alullahu lana walakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah semoga dia memberikan kesihatan dan kebaikan kepada kamu semua serta kita semua. Itu ucapan. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan ketika Rasulullah SAW melintasi kubur, dia melihat seorang wanita sedang menangis di sisi kubur. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah bersabar. Tetap kamu bersabar. Baik. Jadi, apa hukumnya wanita yang menangis di kubur? Baik. Dalam hadis yang dinyatakan peraturan yang membenarkan menziarahi kubur bagi lelaki dan perempuan. Hadis tersebut juga menjelaskan bahawa apabila seseorang memberi salam kepada orang mukmin yang telah meninggal dunia, maka salamnya pasti dibalas oleh orang yang meninggal dunia. Tidak dilarangnya wanita menangis di kubur. Tak dilarang. Kerana fitrah manusia itu dalam keadaan kesedihan, kehilangan orang tersayang. Baginda Nabi SAW kehilangan Ibrahim anaknya Rasulullah juga menangis. Seandainya menziarahi kubur dan menangis di kubur hukumnya haram bagi wanita, maka Nabi SAW pasti melarang wanita yang menziarahi kubur dengan mahramnya atau dengan menggunakan kenderaan. Jadi Nabi tidak melarang wanita untuk menziarahi kubur. Hadis yang mengandungi larangan bagi wanita untuk menziarahi kubur adalah tidak benar. Dan yang benar adalah iaitu menziarahi kubur dibenarkan bagi wanita. Kecuali wanita tersebut memakai perhiasan serta bercakap dengan orang yang bukan mahramnya ketika sedang menziarahi kubur. Jadi wanita-wanita ini merupakan fitnah. Kena jagalah diri itu. Menjaga diri dan sebagainya. Tetapi kalau dalam keadaan iddah, tidak dibenarkan. Baik. Aku tidak melarang seseorang menangis di kubur kerana merasa sedih atau berharap orang yang telah meninggal dunia tersebut mendapat rahmat. Sebagaimana aku tidak melarang untuk menangisinya ketika dia akan meninggal dunia. Itu fitrah manusia dalam keadaan sedih. Dalam keadaan sedih, maka tangisan itulah yang menjadikan hatinya itu tenang. Maka ketika kita melihat orang meninggal, tetapi jangan kita itu sampai memukul-mukul badan, mengoyak-goyak baju. Itu dilarang. Itu dilarang. Tetapi sekadar kita menangis, bukan menjerit-jerit, itu tidak mengapa. Baik. Makna menangis di sini menurut orang Arab adalah menangis sewajarnya, bukan menjerit-jerit, memukul-mukul pipi atau mengoyak-ngoyakkan pakaian. Seumpama orang-orang Mesir dulu, orang-orang jahiliyah, dia pukul badan dia, dia koyak pakaian dia, tumbuk-tumbuk muka dia dan sebagainya. Itu perbuatan jahiliyah yang dilarang oleh Nabi SAW. Perkara tersebut diharamkan oleh para ulama berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, aku bebas daripada orang yang meronta
mengoyak-ngoyakkan pakaian, suka berkata buruk. Jadi apabila ada orang meninggal, tak kira dalam keadaan apa sekalipun orang itu ketika hidupnya, maka hendaklah kita berkata sesuatu yang baik tentang dirinya. Jangan diceritakan tentang keburukannya, jangan diungkit-ungkit cerita buruknya dan sebagainya. Ini menangis dengan tidak meratap dibenarkan ketika berada di kubur atau ketika seseorang yang ditangisi tersebut meninggal dunia. Tangisan seperti itu dinamakan tangisan kasih sayang. Siapa yang tak sayang? Orang yang tersayang telah pun dijemput oleh Allah kerana tangisan, kerana hiba. Sebabnya tangisan tersebut ada pada hampir semua manusia. Baginda Nabi SAW ketika anaknya, sebagaimana saya cerita tadi, iaitu Ibrahim, meninggal dunia, lalu dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, biarkan mereka menangis Abu Salman selagi mereka tidak meronta-ronta atau menjerit-jerit. Ada yang memahaminya dengan meletakkan tanah di atas kepala. Maksudnya kita tu akan berada di bawah tanah. Sekarang kita di atas tanah. Satu hari nanti kita di bawah tanah, diinjak-injak oleh orang. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang diselamatkan oleh Allah SWT daripada azab kubur. Mintalah perlindungan daripada Allah SWT banyak-banyak agar kita itu selamat daripada azab kubur. Itu fasa yang pertama, tuan-tuan. Fasa yang pertama yang akan kita hadapi sebelum kita menghadapi fasa yang seterusnya. Kita ini ada fasanya, maka kalau selamat kita di alam kubur, fasa yang pertama, maka selamatlah kita di akhirat nanti. Tetapi seandainya kita diazab di dalam kubur, Allahu Rabbi, macam mana keadaan kita nanti apabila kita itu berhadapan dengan Allah SWT di padang mahsyar dan sebagainya. Jadi kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah SWT menyelamatkan kita daripada azab kubur. Azab kubur ini sangat-sangat pedih. Jangan main-main dengan azab kubur. Kerana ada di antara mereka mendapat nikmat, ada di antara mereka itu mendapat azab. Jadi kalau diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takutlah kita. Kita bermula daripada alam roh. Alam roh ketika itu. Sebelum kita dilahirkan ke alam syahadah ini, itu ketika itu kita di alam roh ketika itu. Kerana disebutkan al-arwahi junudun mujaddadatun fama ta'arafu minha talaqa wa ma tanaqara min haqa talafa. Roh-roh itu seperti tentera yang berhimpun. Dekat mana, tuan-tuan? Dekat Wadi Na'man Arafah. Itu berkumpulnya roh kita yang saling berhadapan. Kita tak tahu dah siapa yang hadapan kita. Apabila mereka saling mengenali sifatnya, kecenderungannya, sama sifatnya, maka akan saling bersatu ketika di dunia. Tetapi apabila saling berbeza, maka akan bercerai-berai. Kerana di alam roh dulu telah berjumpa. Itu sebab kadang-kadang kita pelik. Orang tu pertama kali kita jumpa, tapi kita dah suka dah dengan dia. Sebab di alam roh dulu kita dah bertemu. Ataupun kita kadang-kadang tak kenal seseorang tu, tapi kita benci dengan dia. Tengok saja dah menyampah dah. Sebab di alam roh dulu dah benci. Itu yang berlaku tu. Itu yang berlaku ketika itu. Maka kita ketika itu di alam roh. Kemudiannya masuk pula ke alam rahim. Kemudiannya alam dunia ini. Akhirnya alamun jaza, iaitu alam barzah. Inilah alam barzah. 4 fasa yang kita itu berada. Baik.
Orang mukmin meninggal dunia dengan wajah berkeringat. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan termasuk saya juga adalah orang yang meninggal dalam keadaan wajahnya berkeringat, berpeluh. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Orang mukmin akan meninggal dunia dengan wajah yang berkeringat. Salman Al-Farisi menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah keadaan mayat ketika meninggal dunia. Apabila keringatnya menitis, berpeluh dia tu, daripada dahinya, air matanya keluar, sebagaimana yang berlaku kepada Allah yarham Ustaz Fazil Al-Yamani rahimahullah ta'ala, ketika dibawa balik jenazahnya ke negara ini daripada China, tuan-tuan, selepas seminggu rasanya, seminggu atau 2 minggu, wallahualam. Ketika itu saya hadir untuk menziarahi jenazahnya ketika itu di Masjid Kampung Baru. Jadi air matanya itu mengalir, kata daripada saudaranya tu, air matanya tu mengalir. Lepas berapa minggu meninggal, air mata mengalir. Subhanallah, hebat kan para ulama kita, dijemput oleh Allah SWT. Dan suara atau nafas panjang keluar dari hidungnya, maka itu merupakan rahmat yang turun, rahmat yang diturunkan oleh Allah SWT kepadanya. Orang yang meninggal dunia dengan mendengkur seperti dengkuran unta yang tercekik, Allah, kulitnya menjadi gelap dan dari sudut mulutnya keluar buih, Allah, maka itu merupakan azab yang diturunkan oleh Allah SWT kepadanya. Perhatikanlah mayat ketika itu. Kalau berbuih mulut tu, Allah Rabbi. Abdullah berkata, apabila seorang mukmin pernah melakukan kesalahan ketika hidup di dunia, maka dia akan meninggal dunia dengan wajah yang berkeringat sebagai balasan atau kesalahannya. Bermaksud Allah mengkafarah dosa-dosanya itu. Beberapa ulama berpendapat bahawa keringat yang keluar dari wajah orang mukmin yang meninggal dunia disebabkan perasaan malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala akibat dosa yang dilakukannya. Kerana tubuh bahagian bawahnya telah mati dan yang dapat bergerak serta mempunyai kekuatan hanya anggota tubuh bahagian atasnya saja. Kerana roh tu akan, malaikat akan masuk daripada arah kaki, dipatah-patahnya tulang-tulang kita, urat saraf semua dan sebagainya. Nanti keluar malaikat tu, masuk lagi malaikat yang lain. Allahu Akbar. Itu sebab bahagian badan tu habis dah. Yang terakhir saja ketika itu, bahagian atas. Pada saat itulah kelihatan perasaan malu di matanya. Sesungguhnya keringat yang keluar tersebut adalah rahmat dan teman atau penolongnya ketika itu. Adalah perasaan malunya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan berita gembira serta kemuliaan yang dihadiahkan oleh Allah kepadanya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mahtim bi husnul khatimah wala tahtim alaina ya Allah bi husnul khatimah. Perbanyakkanlah kita berdoa agar kita itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan dapat kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika akhir hayat kita. Maka itulah ciri-ciri orang yang beriman, ataupun paling tidak pun dapat menyebut nama Allah, Allah, kemudian meninggal, Allah Rabbi. Itu yang kita nak, mati dalam keadaan begitu, tuan-tuan. Perbanyakkan berdoa selepas daripada salam, Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa la tatim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, pengakhiran yang baik, dan jangan engkau akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Atau mungkin kita berdoa, Allahumma aj'al akhira kalamina indantihai ajalina qawla la ilaha illallah
ولا تجعلنا من المفتونين ولا الضالين ولا مضلين. Ya Allah, janganlah akhir perkataan kami, jadikanlah akhir perkataan kami ketika akhir ajal kami nak bertemu dengan Engkau nanti, ya Allah, dapat menyebut kalimah la ilaha illallah. Dan janganlah Engkau jadikan kami ketika meninggal dunia nanti, ya Allah, termasuk orang yang terfitnah, bukan orang yang sesat, dan bukan orang yang menyesatkan orang lain. Jadi ini di antara doa agar kita tidak meninggalkannya, dan perbanyakkanlah berdoa begitu. Doa yang baik-baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dinyatakan keringat yang keluar dari wajah orang mukmin ketika meninggal dunia merupakan balasan dosanya yang masih tinggal padanya. Maka Allah nak bersihkan dia, kafarahkan dia. Dengan kata lain, kesusahannya ketika meninggal dunia merupakan cara untuk membersihkan dosa yang masih ada pada dirinya. Jadi cara roh keluar dari jasad orang mukmin dan orang kafir itu berbeza, sangat-sangat berbeza. Di mana Rasulullah SAW bersabda, inna nafsal mu'minina tukhruju rashha wa inna nafsal kafiri tasilu kama takhruju nafsul himar wa innal mu'mina liya'malu khati'ata fayushaddadu biha alaihi indal mauti liyukaffira biha wa innal kafira liya'malul hasana fayusalhu alaihi indal mauti liyujza biha. Di mana Rasulullah mengatakan, roh orang mukmin dicabut secara perlahan. Tengok berlemah lembutnya malaikat itu, kerana Allah itu sangat maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang kepada hamba-Nya yang beriman. Dicabut secara perlahan. Sedangkan roh orang kafir dicabut dengan paksa, seperti mencabut roh kaldai. Allah Rabbi. Orang mukmin yang selama di dunia pernah melakukan kejahatan akan mengalami kesukaran ketika akan meninggal dunia. Sebagai bentuk kafarah atau kesalahan yang pernah dilakukan. Kesusahan itu merupakan satu kafarah untuk menyucikan dosanya. Sedangkan orang kafir yang pernah melakukan perbuatan baik di dunia akan mendapat kemudahan ketika akan meninggal dunia sebagai bentuk balasan atas kebaikan yang pernah dilakukannya. Orang kafir yang buat baik di dunia tetap Allah balas, tetapi di dunia, bukan di akhirat. Mati dia dalam keadaan senang, mudah, itu Allah balas, Allah bagi kebaikan kepadanya walaupun dia kafir, tetapi di dunia. Tetapi bagi orang beriman, dia dapat kedua-duanya, dunia dapat, akhirat pun dapat. Itu beza antara orang Islam dan orang kafir. Baik. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mengenai pedihnya kematian dalam beberapa ayat berikut ini. وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulunya hendak engkau mengelak. Semua orang nak lari daripada mati. Semua orang takut akan mati, tuan-tuan. Siapa tak takut? Sebab kita mengaku diri kita belum bersedia untuk menghadapi kematian. Kita dulu banyak lalai dan sebagainya. Kita nak tebus balik. Maka kita minta Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan agar dapat kita bertaubat banyak-banyak kepada Allah. Dapat minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang lalu. Dan dapat kita menembus segalanya dengan kebaikan.
Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara izil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujazawna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat pendustaan terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat pada waktu orang yang zalim berada dalam penderitaan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari itu kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Allah, orang yang sombong kan, orang yang tidak mahu dinasihati, orang yang kita tarbiyah, dia menyombongkan diri dan sebagainya. Allahu Rabbi, itu zalim namanya. Maka orang yang zalim inilah yang mendapat azab di sisi Allah SWT. Begitu juga Allah berfirman, falaula idza baghalatil hulqum, maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkong. Kamu hebat kan, kamu rasa kamu tak mati, kamu cegahlah agar nyawa tu tak sampai ke kerongkong. Hebat sangat ke kamu ini? Itu sebab kita manusia ni naqais, kita manusia yang lemah, yang kita itu berserah bulat-bulat kepada Allah segala urusan kita. Kita adalah seorang hamba yang dhaif, yang tidak mempunyai apa-apa. Apa yang ada pada kita, tuan-tuan? Semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pun tak ada milik kita. Mana? Yang kita nak banggakan dengan tubuh badan kita yang cantik, kita nak bangga dengan kekayaan kita, dengan jawatan kita, dengan harta kita, dengan kemewahan kita. Apakah itu semuanya milik kita? La, tidak. Tak ada satu pun milik kita. Sedangkan kita mengaku ini kita punya, itu kita punya, ini aku ni, Allah Rabbi. Ini orang yang sombong, yang lupa tentang dirinya, lupa bahawa dia itu adalah milik Allah segala-galanya. Semua mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya, kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat, Allah sudah sediakannya. Kita Allah punya, dunia ini ciptaannya, tak ada satu pun, semua Allah bagi pinjam. Jadi bagi pinjam kena jaga lah. Jaga dengan baik, jaga dengan baik. Itulah di antaranya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang yang zalim itu. Begitu juga dalam firman Allah SWT, kalla iza baghalatit taraqi, tidak sama sekali apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Jadi kalau kita pergi Mekah kan, imam kalau baca surah ni menangis dia. Kalla idza baghalatit taraqi,
takut dia. Nyawa dah sampai ke rokok. Baik. Jadilah itulah di antara yang dapat kita sampaikan. Kita akan sambung daripada bab ini kepada bab yang lain nanti, iaitu tentang bagaimana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit perkongsian daripada saya yang lemah di sisi Allah SWT ini akan memberi manfaat, terutamanya kepada diri pribadi saya sendiri, dan juga kita berdoalah kepada Allah agar Allah SWT senantiasa memandang kita dengan pandangan rahmat. Allah SWT akan mengampunkan segala dosa-dosa kita, mengampunkan dosa guru-guru kita, mengampunkan dosa kedua ibu dan ayah kita, mengampunkan dosa pasangan-pasangan kita, mengampunkan dosa anak-anak kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran-jiran kita. Semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua umat Islam yang ada di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.